A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Dan ini adalah kelas yang terakhir sepanjang bulan Ramadan, kelas online yang terakhir sepanjang bulan Ramadan. Dan insya-Allah hari ini kita habiskan tadabbur surah Al-Munafiqun. Semoga insya-Allah setelah habis surah Al-Munafiqun kita dapat menghafalnya, supaya apa yang kita faham, yang kita dapat ambil pengajaran daripadanya tidak akan luput begitu sahaja. Dia akan terus dalam ingatan kita dan terus menjadi panduan dalam kehidupan kita. Sebab sifat orang munafik ini yang Allah sebut adalah satu perkara yang sangat besar dan satu amarah yang penting daripada Allah pencipta kita kepada kita. Sebab benda ni, sifat-sifat munafik ni bahayanya sangat besar, iaitu dia boleh menghapuskan semua amalan kita. Yang kedua, dia boleh menghancurkan pergerakan Islam. Dia boleh menghancurkan orang lain dan boleh menghancurkan Islam. Jadi sifat Al-Munafiqun yang ada disebut dalam surah Al-Munafiqun, termasuk dalam surah At-Taubah, termasuk dalam surah Al-Baqarah, sangat-sangat penting sebab dia datang daripada Allah. Allah sayang kepada kita, maka Allah sebut sifat-sifat orang munafik secara detail dan begitu banyak supaya kita berhati-hati, supaya kita dapat elakkan daripada termasuk dalam golongan orang munafik dan supaya amalan kita tidak sia-sia. Okay, waalaikumsalam kepada semua pelajar. Jadi kita berhenti sampai ayat yang ke-9 yang ke-9. Jadi dalam ayat yang lepas Allah beritahu antara sebab orang munafik ini sombong, orang munafik ini dengki kepada Nabi, orang munafik ini nak mengancam Nabi dan para sahabat supaya orang Ansar jangan bagi bantuan makanan ke apa-apa keperluan kepada orang Muhajirin. Puncanya ialah mereka kaya, mereka berduit, mereka berpangkat. Maka sebab itulah Allah larang orang beriman supaya jangan jadi macam orang munafik. Jangan jadi macam orang munafik, iaitu mereka, orang munafik ini tertipu dengan harta, tertipu dengan pangkat, tertipu dengan kelebihan anak-anak yang hebat. Akhirnya mereka menolak Islam dan menentang Allah dan Rasul. Jadi larangan keras daripada Allah kepada orang beriman. Wahai orang beriman, jangan kamu jadi macam orang munafik, iaitu mereka lalai dengan harta, mereka lalai dengan anak-anak, sehingga akhirnya mereka tersasar daripada tujuan mereka diciptakan, iaitu zikrullah ataupun untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebut juga manusia yang paling rugi ialah manusia yang tidak berzikir pada Allah, manusia yang tidak mentaati Allah. Bukan manusia yang rugi ialah manusia yang miskin, manusia yang duit tak banyak, manusia yang pangkatnya rendah. Bukan. Yang paling rugi ialah manusia yang tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah. Ramai manusia menjalankan tanggungjawab sebagai suami, sebagai isteri, sebagai anak, sebagai pekerja sempurna. Tapi sebagai hamba Allah, habis, out. Jadi ramai kalah dari segi tugas tanggungjawab sebagai hamba Allah. Dari segi hubungan dengan manusia, ramainya cemerlang. Tapi hubungan dengan Allah fail, gagal. Jadi sebab itu Allah kata yang menggagalkan hubungan manusia dengan Allah dua benda. Pertama harta, yang kedua anak-anak. Jadi sekarang kita sambung ayat yang ke-10.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu, dan infaklah oleh kamu mimma razaqnakum, dari razaqnakum, kami dari apa yang jadi sayangnya Allah pada kita. Sebelum ni Allah kata jangan harta ataupun anak melalaikan kamu. Okey? Tapi tak cukup setakat tu. Ramai orang ada juga harta tak melalaikan dia. Cukup waktu solat dia solat. Anak tak melalaikan dia. Waktu kelas dia pergi tapi dia kedekut. Jadi tak cukup Tak cukup harta dan anak tak melalaikan kita, kena tambah satu lagi, kena infak. Jangan kerja. Masuk waktu salat kita bekerja tapi kita kedekut, haji bakhil. Jadi sifat seterusnya orang beriman ialah infak. Satu. Yang kedua, Allah nak bagi tahu sayangnya Allah pada kita, rahmatnya Allah kepada kita ialah Allah suruh kita infak. Yang Allah suruh infak ni harta siapa? Allah kata mimma razaqnakum, dari apa yang kami beri rezeki pada kamu. Jadi biasa kalau Allah sebut dalam Quran, Allah suruh hamba-hambanya berinfak, bersedekah, biasanya Allah sebut itu adalah rezeki kami yang bagi. Kenapa Allah sebut? Allah boleh dicakap infaklah rezeki kamu. Sebabnya ialah punca manusia kedekut. Punca manusia kedekut ialah dia rasa rezeki itu adalah milik dia. Rezeki itu adalah hasil usaha dia. Rezeki itu dia bekerja daripada kecil sampai ke tua. Jadi kenapa dia nak bagi kepada orang lain? Dia yang penat, dia yang susah, kadang-kadang dia yang sakit kerana cari rezeki, tiba-tiba senang nak bagi pada orang. Maka Allah ingatkan, sebenar rezeki yang kamu dapat tu, walaupun nampak kamu bekerja, tapi sebenarnya kami razaqna, kami yang bagi pada kamu. Buktinya, ada yang Allah bagi rezeki, orang tu tak bekerja. Ada yang Allah bagi rezeki, orang tu kerja sikit. Ada yang orang tu kerja berat, kerja banyak, tapi rezekinya Allah bagi sedikit saja. Kalau rezeki tu daripada hasil usaha manusia, maka pastilah yang kerja berat dapat banyak, yang kerja sikit dapat sikit. Tapi tak berlaku. Dan kita pun tengok dalam Al-Quran banyak, contohnya kisah Maryam. Tengah beribadat pun ada makanan sebelah, tak bekerja pun. Itu membuktikan bahawa semua rezeki itu daripada Allah. Cuma kita wajib berusaha. Tapi dapat rezeki bukan sebab usaha. Wajib berusaha. Dapat rezeki bukan sebab usaha, tapi daripada Allah. Allah akan bagi rezeki siapa yang dia nak bagi, dan Allah tak bagi rezeki kepada siapa yang dia tak nak bagi, walaupun orang tu bekerja keras. Jadi ayat razaqnakum sebenarnya nak pujuk kita supaya jangan kedekut. Supaya jangan kedekut. Kenapa? Yang aku suruh bagi itu sebenar daripada kami. Dan dalam satu ayat Allah kata wa fis samai rizqukum. Ayat ni kalau orang faham, ada orang Badui bila dia dengar ayat ni, terus dia yakin dan dia tak takut dah, tak risau pasal rezeki. Kenapa? Allah kata wa fis samai rizqukum. Di langit tu ada rezeki kamu. Jadi kalau langit ni besar, 7 lapis, kemudian rezeki itu tempat simpannya di langit, maka rezeki itu terlalu banyak dan melimpah. Kalau Allah bagi banyak mana sekalipun kepada semua hamba dia, manusia ke, jin ke, malaikat ke, haiwan ke, semua Allah bagi sekaligus, tapi masih berbaki yang banyak. Jadi bila kita yakin rezeki Allah begitu banyak, kita bagi sedikit tu jadi mudah. Kenapa? Sebab janji Allah,
dalam surah As-Saba. Surah Saba ayat 39. Wa ma Surah Saba ayat 39. Wahwa Okey, cuba tengok Allah kata apa? Wa ma anfaqtum, dan apa saja yang kamu infakkan. Allah suruh infak. Rezeki pula daripada Allah, bukan daripada kita. Kemudian Allah janji pula, apa saja yang kamu telah infakkan, min syai'in, dari apa saja, RM1 ke, RM10 ke, RM1,000 ke, RM10,000 ke, Allah janji apa? Wa huwa yukhlifu, maka dia akan yukhlifu, menggantikannya. Dia akan menggantikannya. Dan Allah sebut lagi, wa huwa khairu ar-razikin, Allah sahaja adalah pemberi rezeki yang terbaik. Allah saja pemberi rezeki yang terbaik. Okey, apa pengajaran daripada ayat ni, surah Saba ni? Apa pengajaran yang boleh memotivasikan kita untuk mudah menginfak dan tidak kedekut? Okey? Oh, Rijal ada? Rijal, boleh jawab? Soalan dia, dalam ayat ni Allah kata, apa yang kamu infak? Mula-mula Allah suruh infak. Kemudian Allah beritahu, yang kamu infak tu aku bagi. Kemudian Allah beritahu pula, bila kamu bagi apa yang aku bagi, aku ganti lagi. Jadi pengajarannya apa? Pengajarannya, bila kita infak dan Allah janji nak bagi, maka kita tak akan jadi kedekut dan kita nak bagi banyak. Sebab apa? Kita akan bagi lagi banyak sebab Allah janji juga dalam surah Baqarah ayat 261 kan. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Sebab Allah janji pula dalam surah Al-Baqarah, Allah janji dalam surah Baqarah, apa yang kamu infakkan seperti satu benih, kemudian tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100. Jadi yang Allah ganti ni apa dia? 1 ganti 700. Tengok susunan Step pertama, Allah bagi rezeki. Yang kedua, Allah suruh infak. Yang ketiga, Allah ganti. Yang keempat, ganti 1 kali 700 ataupun lebih. Ini tengok Pertama, Allah bagi rezeki bukan daripada kita. Kemudian setelah Allah bagi, Allah suruh kita infak. Siapa yang untung? Kita untung sebab lepas infak Allah ganti, dan ganti pula 700 dan berganda lagi. Jadi kalau kita hayati maksud infak di sini, kita rasa apa? Allah ni sangat-sangat sayang pada kita. Allah nak bagi syurga. Allah nak bagi syurga, prosesnya bermula daripada apa? Prosesnya bermula daripada Allah cipta kita, Allah bagi rezeki. Supaya apa?
Dengan rezeki ni kita akan dapat berganda. Tapi caranya infak. Caranya infak, bukan simpan. Okey? Kemudian Nabi pula ada sebut dalam satu hadis. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Bukhari, ayyukum malu Tengok soalan Nabi nak buka minda dan nak betulkan cara umat dia berfikir. Nabi nak betulkan cara kita berfikir. Ramai manusia berfikir cara yang salah. Apa dia? Dia sayang harta dia. Dia sayang, manusia kebanyakannya sayang harta dia. Tapi yang dia simpan harta orang. Dia sayang harta dia, tapi dia simpan harta orang. Itu pemikiran yang salah. Saya ulang, ramai manusia sayang pada harta dia, tapi hakikatnya dia simpan harta orang. Cara Nabi nak buka minda para sahabat dan kita semua ialah dengan bertanya soalan. Cuba tengok soalan. Ayyukum malu warisihi ahabba ilaikum min malihi. Maksudnya, siapakah di kalangan kamu malu warisihi, harta warisnya. Harta waris ni mana waris kita ialah bapa ataupun suami ataupun isteri ataupun anak saudara ataupun pakcik, kan? Jadi siapakah kalangan kamu yang harta warisnya ahabba ilaihi, ahabba ilaikum, lebih disukai oleh kamu min malihi, daripada hartanya. Boleh faham? Ha? Nabi tanya, siapa yang lebih suka, lebih sayang harta waris daripada harta dirinya sendiri? Maka sahabat menjawab, ma minna ahadun illa maluhu ahabba ilaihi. Sahabat menjawab, tidak ada seorang pun, ma minna ahadun illa maluhu ahabba ilaihi min mali warisihi. Sahabat menjawab, semua sahabat sepakat mengatakan apa? Ma minna ahadun, tidak ada seorang pun di kalangan kami illa maluhu, melainkan hartanya ahabba ilaihi, lebih dia sayang min mali warisi, daripada harta warisnya. Harta bapa dia dengan harta dia lebih sayang harta dia, sebab harta dia bebas dia nak buat apa-apa. Harta bapa tak bebas, kena minta izin dan tak boleh semua. Harta anak pun dengan harta dia lebih sayang harta dia, sebab harta dia bebas. Maka sahabat pun jawab, sepakat, semua kami sayang harta sendiri daripada harta waris. Okey, Nabi pun betulkan cara sahabat berfikir. Nabi kata, malukum ma qaddamtum ma qaddama wa malu warisihi ma akhara. Nabi jawab apa? Malukum, harta kamu ialah ma qaddama, apa yang kamu bagi. Jadi harta kamu sebenar ialah yang kamu bagi, itu harta kamu. Wa malu warisihi, dan harta waris kamu ialah harta yang kamu simpan. Jadi selari dengan ayat ni. Sebab tu Allah kata infaklah. Sebab apa? Yang kamu infak itulah harta kamu, dan yang kamu simpan itulah harta bakal
akan dimiliki oleh waris kamu. Jadi benda ni memang susah nak masuk dalam kepala kan. Sebab tu yang kita simpan banyak, yang kita bagi sikit. Sebab apa? Sebab kita rasa yang kita simpan harta kita. Yang kita bagi tu kita rasa harta untuk orang. Sebab tu kita bagi sikit. Jadi sebenarnya terbalik. Yang kita bagi tu adalah harta kita, tapi malangnya kita bagi sikit. Sedangkan dia kepunyaan kita. Yang kita simpan banyak, sedangkan dia bukan hak kita. Dia akhirnya akan menjadi harta waris. Sebab tu ada salafus salih, bila dia jual rumah lebih kurang harga 80,000 dinar, maka orang bagi nasihat pada dia, tinggallah sedikit harta ni, daripada jualan rumah ni, tinggallah sedikit pada anak kamu. Apa jawapan salafus salih? Dia kata, aku tak akan tinggal satu sen pun. Sebab ini harta aku nak bersedekah. Habis anak kamu nak tinggal apa? Aku nak tinggal pada anak aku Allah dan Rasul. Kalau anak aku ada Allah, ada Rasul, maka dia akan dapat lebih mahal daripada 80,000 dinar ni. Jadi aku tak nak tinggal harta kepada anak, sebab kadang-kadang harta ni boleh menjahanam, merosakkan dia. Tapi aku nak meninggalkan kepada dia satu benda yang membawa kebaikan padanya, iaitu Allah dan Rasul. Lebih mahal daripada duit. Bila dapat 70,000 tak dapat Allah. Tapi bila dapat Allah akan dapat segala-galanya. Sebab semuanya adalah milik Allah. Okey, boleh ha? Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis yang kedua. Kata Nabi SAW, yaqulu ibnu Adam, mali mali. Anak Adam selalu mendakwa, anak Adam selalu mendakwa mali mali. Mal apa dia? Harta. Ya ni aku. Hartaku. Ini tanah aku, ini rumah aku, ini kereta aku, itu kebun aku, itu rumah kedai aku. Selalu manusia mendakwa. Maka Nabi kata, wala maluka illa ma akalta. Tidaklah harta kamu melainkan ada 3 jenis. Pertama, ma labista fa ablaita. Apa yang kamu pakai tu, baju ke seluar ke apa ke, fa ablaita, maka lepas tu lusuh. Baju kamu, pakaian kamu, ablaita, lusuh. Satu. Yang kedua, wa ma akalta fa afnaita. Yang kedua, harta kamu ialah yang kamu makan. Itu hak kamu. Tapi akhirnya fa'afnaita, kamu binasakan. Sebab lepas kita makan, makanan itu akan jadi apa? Akan hancur dan akan jadi najis. Afnaita. Okey, yang ketiga, wa ma tasaddaqta fa abqaita. Yang ketiga, wa ma tasaddaqta fa abqaita. Apa yang kamu sedekah? Apa yang kamu sedekah fa abqaita, maka engkau telah kekalkan harta kamu. Iaitu bila dengan bersedekah, dia kekal, pahalanya kekal. Allah ganti dan Allah ganti dengan berganda-ganda. Jadi Nabi nak bagi tahu harta kita ada 3 jenis sahaja.
Satu yang kita pakai habis hancur, hilang. Baju bila dah lusuh kita buang, habis macam tu. Yang kedua, apa yang kita makan. Semua yang kita makan fa'afnaita, semua jadi najis. Tak boleh bawa pergi ke akhirat. Dan harta kita yang ketiga, ini yang satu yang kita boleh pergi ke akhirat. Apa dia? Bukan yang kita simpan, wa ma tasaddaqa, yang engkau bersedekah. Ya engkau infak, itu sahaja abqaita, yang engkau kekalkan. Jadi kita pilih, buat pilihan bijak. Nak yang kekal ke nak yang binasa? Kalau nak yang kekal, banyakkan sedekah, kurangkan makan, kurangkan beli baju. Jangan beli baju beratus-ratus, ribu-ribu, tapi akhirnya tak boleh bawa ke akhirat. Beli makan pula ratus-ratus, tapi tak boleh bawa akhirat. Tapi bila bersedekah, RM5, RM10. Sedekah yang sedekah itulah yang kita boleh bawa ke akhirat. Jadi sekarang di bulan Ramadan ni, dan selepas Ramadan, tukar cara kita berfikir dan tukar cara gaya hidup kita. Cara gaya hidup kita. Sebelum ni kita bila beli baju mahal. Kos dia kadang-kadang sampai ribu-ribu. Dan kalau kita beli makan mahal, ratus-ratus. Bila sedekah sedikit. Sekarang tukar. Sekarang dah seterusnya tukar. Bila kita beli baju, beli yang biasa-biasa, yang murah. Bila kita makan, biasa-biasa je. Macam Nabi pun makan roti, makan kurma, makan air lebih kurang 3 bulan, kurma air. Jangan beli yang mewah-mewah. Sebaliknya, bila bersedekah, ratus-ratus. Bila bersedekah, ribu-ribu. Terbalikkan. Ini sebenarnya salah satu tanda puasa kita diterima oleh Allah. Salah satu tanda kita dapat takwa hasil daripada puasa. Sebab tu saya nasihatkan, jangan hanya bersedekah di bulan Ramadan. Bila kita bersedekah di bulan Ramadan saja, kita bukan orang bertakwa. Sebab sifat orang bertakwa ialah allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Orang yang infak hartanya siang dan malam, sirran wa alaniyah, secara rahsia ataupun secara terbuka. Orang yang infak, orang yang bertakwa, yunfikuna fis sarai wad dharra. Orang yang berinfak ketika senang dan ketika susah, bukan bermusim. Siapa yang hanya berinfak, banyak dibagi hanya bulan Ramadan, belum tentu dia jadi orang bertakwa. Mesti istiqamah. Tanda puasa kita diterima, tanda puasa kita menghasilkan takwa ialah kita istiqamah. Lepas Ramadan kita teruskan puasa sunnah. Lepas Ramadan kita teruskan baca dan tadabbur Al-Quran. Lepas Ramadan teruskan sedekah infak. Itu salah satu tanda ibadat kita diterima oleh Allah. Jadi jangan berhenti berinfak. Okey? Kemudian Allah kata infak ni bila ni? Sebab tu jangan infak bermusim. Sebab Allah kata apa? Infaklah rezeki yang kami bagi min dari qabli sebelum an ya'tiya, datang salah seorang kamu kepada al-maut, kematian. Tengok rahmatnya Allah pada kita, sayangnya Allah pada kita. Allah bagi duit dia, bukan duit kita pun. Kemudian Allah suruh kita infak pula supaya kita dapat ganjaran yang lebih besar dan berganda. Dan Allah pesan, infaklah sebelum mati. Kenapa? Kenapa kena infak sebelum mati? Sebab fayaqulu, bila dia mati lalu dia berkata, Rabbi. Ni Allah pesan sebelum mati. Kenapa? Bila mati semua manusia menyesal. Apa penyesalan manusia bila mati? Dia kata, Rabbi, wahai Tuhanku, laula
kalaulah engkau akhartani, engkau melewatkan aku ila ajalin qarib, sehingga ajal qarib yang dekat. Allah kata bila dah mati sampai ajal, orang yang mati ni minta kepada Tuhan, wahai Tuhan, alangkah bagusnya kalau engkau melewatkan ajal aku. Berapa lama ni? Qarib, ajal yang dekat je. Mungkin 1 jam, mungkin 2 jam, mungkin setengah jam. Sedikit je. Apa yang aku nak buat? Fa as-saddaqa, maka aku akan bersedekah. Wa akur minas salihin, dan aku akan jadi dari orang-orang yang soleh. Kenapa dia minta walaupun pendek, walaupun sekejap, fa'as-saddaqa, untuk aku bersedekah, dan wa akun minas salihin, untuk aku menjadi orang yang soleh. Okey, kenapa dia minta sedekah? Kenapa dia tak minta nak solat ke, nak pergi umrah ke, nak solat tahajud ke? Dia ada ulama mengatakan sebab ada kelebihan khusus sedekah. Sebenarnya tidak ada dalil lah. Sebab banyak ayat lain, antaranya surah Al-Mu'minun ayat 99 lah. Surah Al-Mu'minun ayat 99. hingga 100. Apa ni? Orang yang mati tu dia minta apa? Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan. La'alli a'malu salihan. Bila kematian datang pada orang kafir ataupun pada siapa saja, dia kata apa? Rabbirji'uni, wahai Tuhan, kembalikan aku semula ke dunia untuk apa? La'alli a'malu salihah, supaya aku dapat beramal soleh. Dia tak sebut pun sedekah. Tak sebut pun sedekah. Kemudian surah Sajadah. Surah As-Sajadah. Ayat 12. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Farji'na na'mal salihan. Dalam surah Sajadah, Allah sebut secara umum, siapa yang mati je, dia minta kembali ke dunia. Untuk apa? Na'malu salihan, untuk kami beramal salih. Tak minta untuk bersedekah. Dan juga surah Fatir. Surah Fatir ayat 39. Rabbana, apa kata dia? Wahum yastarikhuna fiha, wahum yastarikhuna fiha Rabbana, apa dia cuba tengok. Sorry, 37. Wa Rabbana akhrijna na'mal salihan. Sama juga kan? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Okey, ini saya bagi contoh 3 ayat yang Allah gambarkan orang yang mati, dia minta nak kembali ke dunia untuk apa? Semua beramal salih. A'malu salihan, na'malu salihan, na'malu salihan. 3 surah, Mu'minun, Sajadah dan Fatir. Dia tak minta sedekah. Jadi tak boleh kita mengatakan dia minta sedekah ni sebab ada kelebihan khusus sedekah.
Tak. Kalau ada kelebihan khusus sedekah, semua yang mati minta nak bersedekah. Tapi dalam ayat lain minta beramal soleh secara umum. Okey? Cuma ada pendapat Ibnu Abbas mengatakan as-sadaqah di sini ialah zakat. Jadi dua keadaan ni. Kenapa dia minta bersedekah? Pertama, dua keadaan. Fa as-sadaqah ni ada dua keadaan. Satu, orang yang bersedekah. Orang yang dah bersedekah tapi bila mati je dia rasa, ya Allah, ruginya aku tak bagi banyak, maka dia nak bagi banyak lagi. Yang kedua, orang yang tak keluar zakat. Yang kedua, keadaan yang kedua ialah yang mengucapkan ni ialah orang yang tak keluar zakat. Bila dia tak keluar zakat, maka dia sebut khusus, ya Allah, bagilah peluang untuk aku keluarkan zakat. Maka sebab tu dia kata fa as-saddaqah. Adapun wa aku minas salihin, ada pendapat mengatakan tidak mengerjakan haji. Jadi as-saddaqah keluar zakat, aku minas salihin mengerjakan haji. Okey? Cuma ada satu hadis, hadis ini dhaif, tapi kata ulama boleh jadikan hujah juga, iaitu Nabi menyebut dalam hadis ni, sedekah ini boleh tutfi'u, boleh memadamkan kepanasan azab dalam kubur. Mungkin antara sebabnya itulah, iaitu sedekah ni antara kelebihan dia boleh memadamkan kepanasan api ataupun azab dalam kubur. Sebab tu bila dia mati je, dia ingat azab kubur. Dan yang boleh meredakan kepanasan ataupun azab dalam kubur ialah dengan cara bersedekah. Maka sebab tu dia minta untuk bersedekah. Okey, boleh? Dan saya nak ingatkan, bila kita bersedekah, ciri-ciri orang beriman bila bersedekah berbeza dengan orang munafik. Orang munafik ni kedekut, tapi dia bagi juga. Orang munafik dia kedekut, berbeza dengan orang beriman. Tapi orang munafik walaupun kedekut, dia akan sedekah juga. Sebab apa? Sebab dia riak. Dia bagi dalam keadaan dia tak suka ataupun dia rasa terbeban. Boleh buka surah At-Taubah ayat 54. Surah At-Taubah ayat 54. Okey, hujung ayat. Wama Lepas tu. Wala yunfikuna illa wahum karihun. Tengok adakah istilah terlambat dalam infak? Okey, nanti saya jawab kemudian. Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 54 sifat orang munafik. Orang munafik kedekut tapi dia bagi juga. Tapi sifat dia bila dia bagi apa dia? Allah kata wala yunfiqun. Mereka orang munafik ni tidak menginfakkan harta mereka illa wahum karihun, kecuali mereka bagi dalam keadaan mereka tak suka. Rasa berat, rasa geramnya duit ni sampai pada orang beriman, aku benci pada orang beriman. Tapi sebab aku nak tunjuk aku ni orang Islam, maka aku terpaksa bagi. Jadi kalau kita yang mengaku beriman, bila bagi sedekah tu rasa macam berat je, itu ada ciri-ciri munafik. Kadang-kadang dah bagi 50, rasa menyesal pula. Ya Allah, kenapa bagi 50? Sepatut bagi 20 je, tak cukup nak beli barang. Jangan menyesal. Bila dah bagi, orang beriman, dia bukan tengok apa yang dia bagi, tapi dia akan tengok apa yang Tuhan akan ganti. Bila tengok yang Tuhan ganti,
maka mudah kita nak bagi. Tapi kalau tengok apa yang kita keluarkan, itu jadi kedekut. Okey? Dan saya nak beritahu juga, sifat orang munafik ni, bila dia bagi, dia tak suka. Yang kedua, ini sifat pertama. Sifat kedua apa dia? Ara'aita allazi yukazzibu bid-din fazalika allazi yad'ul yatim. Yang ketiga, wala yahuddu ala sifat orang munafik juga, bila dia infak, dia tak suka bagi pada anak yatim. Dan yang ketiga, dia tak suka memberi dan mendorong untuk bagi makan pada orang miskin. Sebenarnya surah Al-Ma'un yang kita baca hampir setiap hari, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim, sebenarnya itu cerita tentang orang munafik. Sebab tu Allah kata fawailul musallin, celakalah bagi orang yang salat. Yang mana ni? Allazina hum fi salatihim an salatihim sahun wallazina hum yura'una, mereka solat kerana riak. Itulah munafik. Jadi solat tapi kedekut, solat tapi tak peduli pada anak yatim, solat tapi tak mendorong untuk bagi makan pada orang miskin. Ini sifat orang munafik. Jadi ingatlah, bila bagi, bila bersedekah, jangan ada rasa berat, jangan ada rasa menyesal. Yang kedua, bila bagi, fokus kepada ini lebih utama. Anak yatim, orang miskin. Anak yatim, orang miskin. Sebab kerana dua, tak peduli pada dua ni lah, Allah kata, yukazzibu bid-din. Orang munafik ni nampak salat, nampak berjihad, tapi dia pendusta agama. Jadi mungkin ramai orang solat bersama kita, duduk dalam masjid bersama kita, pergi umrah haji bersama kita, tapi sebenarnya dia yukazzibu bid-din. Kenapa? Dalam hidup dia tak ada senarai anak yatim yang dia bantu. Dalam hidup dia tak ada senarai orang miskin yang dia bantu. Ini Allah kata yukazzibu bid-din. Jadi bila nak bagi, jangan rasa berat, bagi dengan mudah. Yang kedua, utamakan dua golongan ni. Dan Allah pun sebut sifat al-abrar. Sifat al-abrar apa dia? Sifat al-abrar, sifat orang-orang yang baik. Wa yut'imuna at-ta'am, ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Tengok, orang munafik tak suka bagi pada anak yatim, pada orang miskin. Orang al-abrar, orang bertakwa, orang beriman, yut'imuna at-ta'am, mereka suka bagi makan pada siapa? Orang miskin, anak yatim dan tawanan perang. Berlawanan. Kenapa ni orang munafik tak suka bagi pada anak yatim? Sebab tak ada pulangan. Pada zahirnya, habuan duniawi tak ada. Siapa nak puji dia kalau bagi pada orang miskin, kan? Dan bila bagi pada orang miskin pun tak boleh pulang apa-apa pada dia, tak boleh nak balas apa-apa. Jadi nak bagi pada orang miskin perlu pada kesabaran, perlu pada mujahadah lawan nafsu. Sebab dari segi duniawi, dia tak ada pulangan apa-apa. Berbeza dengan bagi pada orang yang berada, bagi hadiah pada orang kaya, ada pulangan. Bagi suat sikit dapat projek. Tapi bagi pada orang miskin, kena bagi lagi. Jadi ini beza. Jadi kalau kita orang beriman, orang bertakwa, pertama, jangan kedekut, mudah bagi. Kemudian bila bagi, jangan rasa berat, jangan rasa tak suka. Yang ketiga, fokus pada dua golongan ni. Yatim, anak yatim dan orang miskin. Bahkan Nabi kata, Nabi mengangkat orang yang menjaga anak yatim. Orang yang menjaga anak yatim, kedudukannya sangat tinggi di sisi aku. Iaitu dia akan berada sebelah aku di akhirat besok. Bukan ulama', bukan tok guru, bukan ustaz, bukan penceramah, tapi kerana dia menjaga anak yatim. Hebatnya orang yang menjaga, membela dan memberi pendidikan pada anak yatim. Okey?
Semoga puasa kali ini menjadikan kita orang yang bertakwa, menjadikan kita al-abrar yang suka membantu dua golongan ni, insya-Allah. Kemudian ayat terakhir, Allah kata walan yuakhirallah, dan bila datang kematian Allah tidak sekali-kali melewatkan nafsan sesuatu jiwa mana-mana jiwa ataupun mana-mana manusia iza jaa, apabila jaa telah datang ajaluha, ajalnya. Wallahu khabirun, dan Allah khabirun, maha mengetahui, bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah kata kalau nak infak sebelum mati. Bila dah mati, datang ajal, baru kamu minta nak sedekah. Maka Allah kata, aku tak akan bagi lewat walaupun satu saat. Dan Allah bagi amaran, aku tahu sebenarnya apa yang kamu lakukan, aku tahu sebenarnya kamu memang tak nak sedekah. Kalau betul kamu nak sedekah, mesti kamu bagi masa hidup. Jangan minta masa datang ajal. Bila minta masa datang ajal, sebenarnya kamu tak nak. Allah tahu ni. Sebab itulah ini ayat ni, hujung ayat ni, ini dia panggil tadabbur. Kita baca ayat, lepas tu tengok ujung. Oh, amaran. Ini amaran yang menakutkan. Apa dia? Jangan kita berpura-pura depan Allah. Nampak rajin kan? Nampak baik, tapi sebenarnya Allah tahu dalam hati kita tak pun. Sebab itulah antara ciri-ciri orang beriman, bila beribadat, bila bersedekah, lepas tu apa patut dia buat? Lepas tu sepatutnya dia istighfar. Dia takut. Istighfar tu makna dia takut amalannya tak diterima oleh Allah. Dia takut dalam amalannya ada riak, ada dosa. Maka dia nak cover balik dengan beristighfar. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun. Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Sifat orang beriman setelah bersedekah. Wallazina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Surah Al-Mu'minun ayat 60. Betul? Okey, Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina yu'tuna. Allah puji ya, Allah puji. Wallazina yu'tuna. Orang yang telah memberi, ni telah infak. Allah suruh infak, dia infak. Maka lepas dia infak apa berlaku? Wallazina yu'tuna, mereka memberi apa yang mereka telah beri. Apa keadaan mereka? Apa perasaan mereka? Adakah seronok? Adakah suka sebab boleh infak? Tak. Hati mereka wa qulubum wajilah. Hati mereka wajilah, rasa takut. Dah infak bukan seronok, tapi takut. Kenapa? Annahum ila rabbihim raji'un. Sebab sesungguhnya mereka kepada Tuhan mereka pasti mereka akan kembali. Bila kembali nak bawa amalan. Jadi dia tak yakin amalannya diterima ataupun tak. Sebab itulah ciri-ciri orang beriman tak pernah suka walaupun selepas beribadat. Lepas solat, Nabi kata apa? Istighfar. Lepas sedekah, rasa takut. Cover lagi dengan amalan yang lain. Bahkan Allah bagi arahan kepada Nabi, lepas buka kota Mekah, lepas dapat kemenangan. Apa perintah Allah kepada Nabi? Ini lepas kemenangan ni, dah berjihad, dah korbankan macam-macam, ramai sahabat dah meninggal.
terpaksa keluar, dihalau keluar daripada Mekah, akhirnya balik ke Mekah dan menang, menguasai balik Mekah. Apa keadaan Nabi dan para sahabat? Seronok ke, gembira ke, buat majlis doa selamat ke? Apa dia? Apa yang Allah perintah pada Nabi? Boleh jawab. Apa dia? Ada dalil. Allah kata apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Lepas menang kota Mekah kan, kota Mekah dapat dirampas balik. Satu kemenangan yang besar. Setelah Nabi dan sahabat dihalau, tak lama, lebih kurang 8 tahun, Nabi patah balik, dapat menguasai Mekah. Dan penduduk Mekah yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Hampir semua penduduk Mekah masuk Islam. Sepatut Nabi seronok, Allah kata jangan. Wasabbih bihamdi rabbika. Banyakkan zikir, banyakkan mensucikan Allah, dan wastaghfirhu, banyak minta ampun, banyak bertaubat. Subhanallah. Jadi saya nak pesan pada diri saya dan pada semua pelajar, kita di hujung Ramadan ni, dah dia penghujung Ramadan, mungkin besok lusa kita raya, dan banyak amalan kita telah buat. Banyak amalan kita telah buat. Banyak amalan kita telah buat. Kita telah puasa, kita telah solat malam, kita telah baca Quran, kita telah tadabbur Al-Quran, kita telah bersedekah. Jadi jangan seronok. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanyalah Allah terima amalan daripada orang yang bertakwa. Jadi kita tak tahu kita ni ada tak sifat takwa. Kalau tak ada, Allah tak akan terima amalan. Sebab itulah orang beriman, semakin dia bertakwa, semakin dia takut amalannya tak diterima. Semakin dia beramal banyak, bukan semakin seronok, bukan semakin lega, bahkan dia semakin takut, sebab takut amalannya tak diterima. Dan itulah amalan para Nabi. Nabi Ibrahim, setelah selesai membina kota Kaabah, setelah Ibrahim dan Ismail selesai membina Kaabah, apa doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Apa doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah selesai membina rumah Allah? Ini bukan rumah sendiri ni. Adakah mereka berseronok? Adakah mereka buat majlis kenduri selamat selesai pembinaan Kaabah? Bukan. Mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami ni. Kami tak tahu kami bina rumah Engkau ni ikhlas ataupun tak. Tapi kami sangat-sangat mengharap Engkau taqabbal, terimalah amalan ni. Jadi kalau orang macam Nabi Ibrahim, macam Nabi Ismail pun takut amalan tak diterima, jangan pula kita lepas Ramadan ni, lepas solat tarawih dah habis, lepas sedekah habis, rasa lega je. Sebab macam kita yakin amalan kita diterima. Jangan. Jadi tanda amalan diterima, saya nak sebut ringkas lah. Tanda amalan kita diterima, pertama, lepas amal, lepas beribadat, rasa takut. Kalau dah seronok, berhati-hati. Itu tak betul. Yang kedua, istighfar. Istighfar. Bila takut, istighfar lah. Sebab istighfar ni boleh cover amalan kita yang tak lengkap tu. Betul, lepas solat, jangan sebut Alhamdulillah. Lepas bagi salam, jangan sebut Alhamdulillah. Bila sebut Alhamdulillah, macam kita syok sendiri. Macam solat kita dah sempurna dan diterima. Kita pun kata segala puji bagi Allah. Jangan. Astaghfirullah 3 kali. Okey? Jadi pertama, lepas ibadat, lepas Ramadan, lepas sedekah, pertama, rasa takut. Takut amalan tak diterima. Yang kedua, ini tanda-tanda amal yang diterima. Yang kedua, istighfar. Banyakkan istighfar. Yang ketiga,
Istiqamah, teruskan amalan yang kita dah buat. Istiqamah, teruskan amalan yang kita buat. Ini tanda amalan diterima. Kalau kita puasa bulan Ramadan, teruskan dengan puasa sunat, puasa 6 Syawal, puasa Isnin Khamis ke puasa hari putih, teruskan. Kalau kita tak puasa dah lepas Ramadan, itu takut-takut tanda amalan kita tak diterima sebab tak istiqamah. Kalau kita baca Quran di bulan Ramadan, lepas Ramadan tanda amalan kita baca Quran diterima, istiqamah, sambung terus. Kalau kita tadabbur bulan Ramadan, lepas Ramadan istiqamah, sambung terus. Yang keempat tanda amalan diterima, iaitu kita menambahkan lagi amalan yang baru. Tadi istiqamah. Yang kelima, yang keempat, kita tambah amalan yang baru. Contohlah, kalau solat witir mungkin kita buat 3 je, lepas Ramadan kita buat 5. Kalau bulan Ramadan kita tak buat solat duha, lepas Ramadan kita buat solat duha. Kalau Ramadan kita sedekah sedikit, tapi lepas Ramadan kita sedekah lagi banyak. Kalau Ramadan kita tadabbur sekali seminggu, tapi lepas Ramadan kita tadabbur setiap hari, daripada YouTube ke ataupun apa cara sekalipun. Ini pertama tadi apa dia? Takut. Lepas beribadat rasa takut. Yang kedua istighfar. Yang ketiga istiqamah, teruskan amalan yang kita dah buat. Yang keempat, tambah amalan baru. Sebab itulah salafus soleh ni, bila mereka beramal, bukan dia fokus pada banyak ataupun sikit amalan, tapi dia fokus pada setakat mana amalannya diterima oleh Allah. Cukup tak syarat-syarat amalan diterima oleh Allah? Bahkan mereka berkata, kalau aku tahu ada satu amalan yang diterima walaupun sebesar zarrah, kalau aku tahu ada satu amalan aku diterima walaupun sebesar zarrah, aku berangan-angan, aku nak kalau boleh aku mati masa tu. Masa mana? Masa amalan aku diterima. Mana sahabat tak penting nak hidup lama, tak penting nak amalan banyak, tapi yang penting apa dah? Dia nak pastikan amalan dia diterima. Kalau amalan tu diterima, kalau mati masa tu, okey, selesai masalah. Sebab Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan yang dikira ialah di hujung kehidupan. Jadi kalau di hujung kehidupan amalan kita diterima dan masa tu kita mati, itulah nikmat yang paling besar. Itu yang didoa oleh Nabi Yusuf AS, anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Engkau adalah penolong aku, engkau adalah penjaga aku, wahai Tuhan, di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman, matilah aku dalam saat aku beriman kepada engkau. Matilah aku dalam saat amalan aku diterima oleh engkau. Kemudian wa alhiqni bis salihin, dan gabungkan aku setelah mati bersama orang yang soleh, seperti bapa aku Nabi Yaqub, atuk aku Nabi Ishaq, kemudian moyang aku Nabi Ibrahim. Ini doa orang beriman, iaitu mereka minta mati dalam beriman. Jadi lepas Ramadan jangan lega, sebab yang dikira di hujung kehidupan kita. Jangan kita pulun habis-habis baca Quran tadabbur bulan Ramadan, lepas ni tinggal lepas Ramadan, masa tu kita mati. Nanya, kita solat subuh awal waktu, bulan Ramadan solat 5 waktu awal waktu, tapi tak mati masa tu. Bila kita mati, lepas raya, subuh lambat, solat zuhur pun lambat, masa tu kita mati. Itu amat malang. Sebab penghujung kehidupan kita tidak baik. Saya rasa cukup setakat tu. Dan dengan ini kita selesai khatam tadabbur surah Al-Munafiqun. Ada soalan ke? Adakah istilah tolong bagi pencerahan, berapakah nisbah untuk berinfak? Contoh, Ahmad tiada pendapatan bulanan pencen, tapi Ahmad ada duit simpanan. Contohnya kepada apa yang berlaku pada sahabat lah. Abu Bakar dia bagi semua. Soalan dia berapa nisbah kan? Abu Bakar dia bagi semua,
Bila Nabi tanya, kamu tinggal apa untuk keluarga? Allah dan Rasul. Nabi tak bantah. Makna boleh bagi semua. Tapi Umar pula dia bagi separuh. Dia tak bagi semua. Nabi pun tak bantah. Jadi ulama kata, kita boleh bagi nisbah berapa banyak. Sekadar setakat mana kita yakin dan kita tawakal pada Allah dan tidak memudaratkan orang lain. Kalau kita dah tua, makan pun tak banyak, nak jalan mana pun dah tak nak, harta pun banyak, kita nak bagi semua dan tak menyusahkan orang lain sebab anak-anak semua dah besar. Silakan bagi semua. Tapi kalau kita tak yakin, bagi semua kan nanti ada emergency, bagi separuh. Jadi sebenarnya bergantung pada satu, keyakinan kita dan tawakal kita pada Allah. Yang kedua, jangan sampai memudaratkan orang lain. Nak bagi 1,000, nak bagi 10,000, nak bagi 100,000, silakan. Wallahu alam. Ada dalil tak orang yang sedekah Allah sembuhkan sakit? Saya tak jumpa, cuma ada satu hadis ni dhaif. Hadis ni berbunyi, dawu mardakum bisadaqah. Rawatlah pesakit-pesakit kamu, rawatlah orang yang sakit dengan bersedekah. Hadis ni dhaif. Wallahu alam. Yang paling penting apa dia? Yang paling penting sedekah tu memadamkan dosa. Jadi kadang-kadang kita sakit, tapi dengan kita sedekah memadamkan dosa kita, itu lebih penting daripada menyembuhkan penyakit tapi masih buat dosa. Jadi fokus pada apa? Bila bersedekah, kita diampunkan dosa dan kita diberi ganjaran pahala yang besar. Adapun sembuh daripada sakit tu nombor 2, nombor 3. Nabi Ayub sakit, tak ada masalah pun. Sebab kadang-kadang Allah bagi sakit nak bagi ganjaran yang pahala yang besar. Kadang-kadang nak hapuskan dosa. Wallahu a'lam. Mana lebih baik dengan mewakaf sebagai harta untuk pembinaan masjid ataupun sekolah agama? Ataupun tengok keadaan. Kalau sekolah agama tu ramai pelajar dan pelajar pun bagus, manhaj dia, silibus dia pun sunnah, dan bila dia keluar dia jadi pendakwah, maka ke sekolah agama lebih baik. Kalau masjid tu ramai jemaah, kelas agama pun okey, sunnah, maka ketika itu infak untuk bina masjid lebih baik. Jadi tengok keadaan, tengok keperluan. Saya ada satu cerita, ada seorang ulama daripada Syria, saya dengar ceramah dia kata ada seorang penggali kubur. Bila masuk satu mayat tu, dia nampak bercahaya dalam kubur tu. Dia pun rasa takut, dia balik rumah. Kemudian tak berapa lama, masuk satu lagi mayat dan bercahaya lagi dalam kubur. Masa tu dia rasa dah tenang dah, sebab dah ada pengalaman kali kedua. Kemudian dia pun cari siapa pemilik mayat ni. Dia jumpa seorang ibu. Dia pun tanya, mayat ni siapa punya? Anak saya. Yang sebelum ni, sebab dua-dua mayat ni, bila saya nak kebumikan dia bercahaya. Jadi yang mula-mula dulu, apa hubungan dengan kak? Itu pun anak saya. Yang kedua ni pun anak saya. Jadi tukang gali kubur pun bertanya kepada si ibu ni, apa kelebihan anak kamu ni sehingga aku betul-betul nampak kuburnya bercahaya? Maka ibu ni jawab, anak yang pertama dia mati ketika tengah belajar. Ini kelebihan, mati ketika tengah belajar. Nabi kata apa? Man kharaja fi sabilillah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dalam keadaan menuntut ilmu, dia mati dalam fi sabilillah. Itu anak yang pertama. Anak yang kedua, apa pula kelebihan? Dia kata anak yang kedua ni abang kepada tu. Abang ni ialah tolong infak kepada adik yang mati tu untuk belajar agama. Jadi dua-dua ada kelebihan. Satu, belajar. Yang kedua, tolong infak kepada orang yang belajar agama. Akhirnya Syekh yang gali kubur ni, dia orang biasa je, tukang gali kubur, umur lebih kurang 60. Dia berhenti kerja gali kubur, dia pergi ke satu ma'had untuk belajar agama. Dia minta pada mudir sekolah tu, dia kata saya nak belajar. Mudir terkejut, kamu dah umur 60 ni, kenapa nak belajar lagi? Semua pelajar muda-muda. Dia kata sebab, dia cerita apa pengalaman dia. Sebab kelebihan orang yang belajar dan infak kepada orang yang belajar. Jadi bagilah peluang untuk aku belajar. Akhirnya Syekh yang gali kubur ni belajar dan jadi orang alim
akhirnya dibuka sekolah agama. Semua tu kelebihan sponsor kepada orang belajar agama. Dan kita ulama dakwah pun banyak kita sponsor sekolah-sekolah di Kemboja, guru-guru agama yang mengajar Quran di Sandakan dan juga di Sempurna dan juga di Gua Musa. Semoga infak tuan-puan melalui ulama dakwah, tuan-puan akan dapat pahala tu. Jangan harap pula supaya kubur aku cerah. Tak, paling kurang yang terbaik ialah kubur aku selamat daripada diazab. Wallahu alam. Bolehkah yang hidup berinfak untuk yang dah mati? Ya, betul, boleh. Ada dalil sahih. Ada seorang sahabat jumpa Rasulullah, dia kata, bapa aku mati, tapi dia sebenarnya dia nak bersedekah tapi tak sempat. Boleh tak aku infak sedekah untuk bapa aku? Nabi kata boleh. Jadi boleh kita sedekah untuk orang yang mati, niat aja. Bagi ni RM100 untuk buat masjid, pahala untuk bapa aku yang meninggal. Ataupun pahala untuk kawan aku yang meninggal. Boleh, ada dalil. Tasbih dan memuji Allah. Kalau saya buat wasiat bila dah saya meninggal, duit saya disedekah kepada badan kebajikan, yang terbaik, tak dikira. Selagi duit tu ada dalam tangan kita, tak dikira sedekah. Walaupun kita tulis wasiat. Sebab wasiat tu dia sah laku bila? Selepas kita mati. Jadi selagi duit ada dalam tangan kita, tak sampai pada golongan sasaran, maka tak dikira pahala sedekah. Sebab itulah sedekah Allah kata apa tu? Bagi sebelum kamu mati. Bagi, bukan tulis wasiat. Jadi yang betul-betul akan jadi pahala kita akan dapat ialah bila kita betul-betul bagi, duit dah keluar daripada tangan kita sebelum kita mati. Wallahu a'lam. Bolehkah bersedekah niat untuk keluarga yang sakit? Bagilah pada sesiapa, sakit ke, sihat ke. Sebab yang paling penting orang yang sakit hati, bukan sakit fizikal. Kadang-kadang dia sakit tapi dia beriman. Yang ni sihat tapi dia berdosa. Jadi bagilah sedekah supaya Allah ampunkan dosa mereka, sama ada dia sihat ataupun dia sakit. Seorang anak bersedekah untuk ibunya yang masih hidup, sedekah dia tak tahu pun. Tak, bagi yang hidup kena dia sendiri buat. Sebab tu Allah kata sedekahlah kamu sebelum kamu mati. Allah suruh siapa ni? Orang tu sendiri. Allah tak kata bagilah sedekah kepada pihak yang masih hidup. Tak. Yang hidup dia sendiri sedekah. Sebab itu bukti dia ikhlas. Kalau kita sedekah untuk dia, belum tentu ikhlas. Mungkin kalau kita bagi duit pada dia, dia tak sedekah. Jadi bagi tahu pada dia, mak, saya nak bagi duit, mak. Kalau mak nak saya tolong sedekah pada mak, mak setuju, okey saya bagi. Okey, tak apa. Tapi jangan bagi senyap-senyap. Sebab mungkin dia tak setuju, mungkin dia tak redha, dia tak akan dapat pahala. Yang hidup kena buat sendiri, jangan wakil. Kecuali dia wakilkan dengan persetujuan daripada dia. Boleh tak saya menggunakan duit anak-anak saya ibu tunggal, ada anak-anak masih bawah umur. Guna duit anak, insya-Allah boleh sekadar yang perlu. InsyaAllah boleh sekadar yang perlu. Bahkan anak, bila mak bapak dalam kesusahan, anak wajib bantu. Itu dia panggil birru al-walidaini, wajib membantu. Apatah lagi kalau bapak mak tak cukup makan, maka yang pertama wajib bantu ialah anak-anak. Tanda amalan kita diterima lepas ibadat rasa takut. Hari raya kita dilarang bersedih. Macam mana? Yalah, hari raya kenapa nak bersedih? Dilarang bersedih. Maksud bersedih ni yang saya sebut tadi, selepas setiap amalan kena sedih, kena takut. Takut apa? Amalan tak diterima. Tapi yang orang Melayu sedih hari raya itu sedih lain. Itu yang tak boleh. Orang Melayu sedih hari raya bukan sebab takut amalan dia tak diterima, tapi sedih apa? Tak boleh balik kampung, tak boleh jumpa mak, tak boleh makan lemang. Itu sedih yang tak sepatutnya. Jadi dua benda yang berbeza. Setiap kali lepas ibadat kena risau, kena takut, kena sedih. Takut amalan tak diterima. Tapi bila hari raya secara umum gembiralah sebab hari kemenangan. Tapi dalam hati kita, ya Allah, puasa aku belum tentu diterima. Maka rasa takut tak diterima mendorong kita untuk terus beribadat dan tambah lagi.
Taqabbalallah minna wa minkum, yang itu dah terbaik. Ya. Kenakah kita bagi tahu ataupun minta izin pada suami nak berinfak? Tak. Kalau duit kita, tak perlu minta izin suami. Tapi kalau duit suami, kena minta izin dia. Dia bagi untuk belanja kan? Memang dia bagi untuk kita, kemudian lebih RM50. Memang untuk kita sedekah je tanpa bagi tahu dia. Tapi kalau duit dia betul-betul, kena minta izin. Kalau duit hasil daripada kerja kita, tak perlu minta izin dan tak perlu bagi tahu. Lepas ni kita akan sambung kelas tadabbur, insya-Allah. Nanti kita akan maklumkan. Mungkin 1 minggu lepas raya kita akan buat juga kelas online dalam tempoh PKP, insya-Allah. Nanti kita akan maklumkan. Bila kita mengajar Iqra' dan Quran untuk mereka yang tidak pandai membaca, adakah itu dikira sedekah? Ya, sedekah. Sedekah ni umum. Sedekah masa, sedekah tenaga, sedekah ilmu, sedekah pemikiran, sedekah pengalaman, umum. Berapa nisbah dia jawab tadi kan? Semoga Allah menerima amalan. Siapa dikategori sebagai anak yatim? Oh, anak yatim ialah yang satu, kematian bapa. Bapa dia mati, bukan hilang. Yang kedua, belum balik. Kalau cukup 2 syarat ni, pertama bapa mati, yang kedua belum balik umur dia, maka anak yatim lah. Kalau bapa dia hilang, bukan anak yatim. Ataupun bapa dia mati tapi umurnya dah balik, umur 25, bukan anak yatim. Yang kedua, apakah ungkapan yang sesuai kepada umur sempena Aidilfitri? Subhanallah, saya tak pasti saya tak tahu dalil yang sahih. Saya tak jumpa dalil yang sahih. Cuma kita sebut secara umum, taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah terima amalan kami dan amalan kamu. Nafkah kepada anak, isteri dan ibu bapa, adakah ini salah satu? Ya, betul. Nabi sebut kita bagi makan pada isteri, bagi makan pada anak adalah sedekah. Dapat pahala sedekah. Jadi mak bapak yang bagi makan pada anak, dia dapat 2 pahala. Satu, pahala dan jalankan tanggungjawab sebagai bapa. Yang kedua, pahala sedekah. Ada hadis sahih. Tapi jangan boros tanda amalan diterima. Adakah kita nak sedekah hari-hari? Tak, sedekah ikut keperluan. Kalau tak jumpa orang miskin setiap hari, kenapa nak sedekah setiap hari? Tak mestinya. Ustaz, boleh tak terang tentang sedekah subuh? Tidak ada. Yang ada ialah sedekah siang dan malam. Itu Allah sebut dalam Quran. Allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Allah puji orang yang beriman yang sedekah siang dan malam. Subuh tidak ada. Subuh ni, sedekah subuh ni dia lebih kepada orang Melayu lah. Sebab ada satu hadis, Nabi berkata, setiap pagi ada dua malaikat yang berdoa. Gantilah, wahai Tuhan, gantilah harta orang yang bersedekah ni. Satu lagi malaikat berdoa, hancurkan, binasakan, rugikan orang yang tidak bersedekah. Maksud hadis itu ialah bukan maksud mesti kena bersedekah di setiap pagi. Sedekah kalau ada orang miskin waktu pagi, bagilah. Kalau tak jumpa orang miskin, malaikat waktu petang, bagi waktu petang. Yang penting kita tidak termasuk dalam kategori orang yang kedekut. Dan jangan sedekah bermusim. Kadang-kadang ada sedekah pagi je, waktu zuhur tak. Bila jumpa orang miskin waktu asar, ada kata tunggu subuh besok. Itu salah. Boleh tak sedekah untuk anak-anak untuk pergi umrah pertama kali? Boleh. Ustaz mohon jawapan. Apa tu? Apa soalannya? Rina Kasturi. Baca Yasin, adakah benar untuk apa tujuan niat kita? Kalau bacaan separuh sampai tak, baca Quran secara umumnya Nabi kata 1 huruf 10 pahala. Dan kalau faham, kalau tadabbur, kalau amal, lagi besar pahala. Tak kira surah apa. Surah Yasin kelebihan khusus tidak ada. Semua hadis berkenaan dengan kelebihan surah Yasin tak sahih. Sama ada baca Yasin malam Jumaat diampunkan dosa, tak sahih. Yasin adalah jantung kepada Al-Quran, tak sahih. Jadi semua hadis berkenaan dengan kelebihan surah Yasin tak sahih. Jadi bukan makna tak boleh baca, baca je.
hari apa, bila-bila masa, dan jangan baca surah Yasin saja. Bacalah semua surah, bacalah semua ayat, dan yang paling penting tadabbur, penghayatan tu yang paling penting. Kalau sedekah online okey ke? Okey sangat. Kita pun dapat sedekah online lah sekarang sebab PKP kan. Yang penting bukan online ataupun tak online, yang penting apa dia? Setakat mana keikhlasan kita. Adakah dalil tasbih selepas salat fardu? Alhamdulillah. Tak. Zikir selepas solat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 ataupun 34, kelebihannya bukan sama seperti sedekah. Kelebihannya ialah diampunkan dosa-dosa kecil walaupun sebanyak buih di laut. Bukan kelebihannya bersedekah. Mula Jamaliah, mulakan sedekah sebelum subuh. Tak, mulakan sedekah bila ada duit dan bila ada keperluan. Adakah memberi sedikit juadah berbuka puasa? Ya, boleh jadi sedekah kalau dia ikhlas dan mengikut keperluan. Jangan kita bagi sebab orang bagi. Orang tak bagi, kita pun tak bagi. Ada apa hukum kita sedekah pada sedikit? Kalau kita tahu sedikit tu buat benda yang maksiat, kita berdosa. Kalau kita tahu. Sebab Allah larang, wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan kamu saling tolong-menolong dalam perkara dosa. Jadi kalau kita tahu itu sedikit, kita bagi, kita berdosa. Tapi kalau tak tahu, kita dapat pahala. Solat duha juga dikira juga sedekah, ya. Seumpama bila kita solat duha, seumpama kita bersedekah menggunakan 360 sendi yang ada daripada badan kita. Tadabbur ni wajib. Ialah faham ayat Allah adalah wajib. Faham cakap cikgu pun penting. Faham cakap suami pun wajib. Faham cakap Allah lagilah 10 kali wajib. Sebab Allah bukan cakap sia-sia. Allah nak bagi arahan supaya kepada kita supaya kita jadi orang bertakwa, supaya kita mendapat syurga. Maka memahami ayat Allah adalah wajib. Kenapa ianya masih tidak meluas di sekolah-sekolah? Sebab bukan saya Menteri Pendidikan. Kalau saya Menteri Pendidikan, saya buat insya-Allah. Okey, dah. Cukup? Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.